Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini, meneruskan tazkirah 5 minit berdasarkan buku beri 2 minit. Kita pada hari ini akan berbincang bab 10. Tajuk dia dewasa. Dan kerana di sini bab 10 itu petandanya Ramadan kita hari yang ke-11, sebab kita mula program ini pada 2 Ramadan. Baik tuan-tuan, semacam hari-hari yang lepas, program kita ni, program tazkirah 5 minit ini bermula pada pukul 6.25 dan berakhir sepatutnya 6.30. Tetapi saya masuk awal sebagai persediaan menanti mereka yang mahu menghadiri majlis ini. Tetapi dalam masa 2-3 minit itu saya akan sampaikan beberapa perkara untuk mereka yang awal. Okey, jadi tak adalah kita membuang masa. Tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, dia berada dalam taman syurga. Ini pun juga majlis ilmu insya-Allah. Tapi taman syurga ni berada di mana-mana. Alhamdulillah zaman sekarang ini. Ada di rumah saya, ada di rumah tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Baik. Semalam tuan-tuan pernah dengar tak kenyataan orang berkata beringatlah sebelum semasa sihat, sebelum sakit. Beringatlah ataupun bersedialah semasa muda sebelum tua. Apa lagi? Ada 5 perkara kalau tak silap saya tentang perbezaan antara muda dengan tua, sihat dengan sakit. Lagi apa lagi saya pun dah tak ingat dah. Ada saya tulis dulu. Baik, semalam saya tidak sihat. Maka habis satu hari itu berehat dan tidur je. Bangun solat. Okey. Dan semalam saya berterawih cepat, pukul 9 dah masuk tidur. Penat sangat dan juga keletihan. Bermakna bila kita dalam keadaan begitu, banyak perkara yang kita nak buat tak boleh. Banyak perkara yang tertunggak. Tunggu sihat. Tetapi Alhamdulillah, bila saya tidur pukul 9 malam, saya terjaga pada pukul 1.45 pagi. Dan terjaga tu, terus bangun dan melakukan perkara-perkara yang sepatutnya. Alhamdulillah, saya minta dengan Allah SWT, Ya Allah, izinkanlah aku untuk bercakap pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah. Sebab itu, perubahan-perubahan dalam diri kita ini menunjukkan sesuatu yang perlu kita amatilah. Dulu 4-5 tahun yang lampau, saya boleh berceramah, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah pukul 2, kuliah maghrib. Tapi sejak akhir ini, tubuh saya cepat lesu, cepat penat. Dan kalau dapat kuliah 2 ataupun 3 kali sehari tu, kira dahsyat lah tu. Jadi tuan-tuan, saya tahu, Ya Allah, umur mungkin menjadi faktor, kekurangan tenaga dan sebagainya. Tetapi dia berbeza-beza orang ya. Ada orang yang walaupun dah tua makin cergas. Dan dikala usia yang semacam ini, saya kerap ya masuk hospital. Kerap tu maksudnya masuk yang berat lah. Jantung, pernah sebelum ni batu karang. Dan bila kita dalam keadaan kesakitan itu, banyak perkara yang kita tak boleh buat. Kita tak boleh pergi ke masjid contohnya. Tetapi Allah SWT, Rasulullah melalui kenyataan Rasulullah SAW, dia menyatakan bahawa kalaulah kita ni kena bencana tubuh, dan kerana bencana tubuh tadi kita tak boleh melakukan perkara yang kita buat sebelum ini. Contohnya kita tak boleh pergi semayang ke masjid. Dia perintahkan malaikat supaya menulis amalan kita yang sebelumnya, walaupun kita tak pergi ke masjid sebab kita sakit. Jadi masa muda kita, kalaulah masa muda kita tak pergi ke masjid, habis masa kita tua kita sakit, apa dia? Itulah yang saya sebut kepada orang-orang kerajaan lah, pesara-pesara kerajaan. Pesara kerajaan terima pencen. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, kalaulah kita buat amal ibadat kepada Allah SWT, masa kita sihat, masa kita muda, suatu masa nanti kita akan terima pencen awal. Kemungkinan tersebut berlaku. Okey, baik, kita mulakan tazkirah 5 minit kita dengan tajuk dewasa ya. Bab ini bab 10, dewasa. Tuan-tuan, bila kita dewasa?
Ramai orang memberi jawapan yang berbeza-beza lah. Ada orang kata umur 40, ada orang kata bila akil balik, macam-macam lah. Tetapi dalam buku ini saya cuba menukar sedikit pandangan. Bila kita dewasa, tengok macam ni ya. Ayat As-Saffat ayat 102. Tolong semak ya. As-Saffat ayat 102. Saya baca dia punya terjemahan. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Masa ni, usia ni muda lagi ya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ibrahim bertanya anak dia Nabi Ismail. Dia bermimpi malam tadi yang dia kena sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kena sembelih Nabi Ismail. Lalu dia bertanya pendapat Nabi Ismail. Nabi Ismail masa tu peringkat remaja ya. Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku daripada orang yang sabar." Tengok bagaimana Nabi Allah Ismail memberi jawapan. Bagi saya, bukanlah faktor umur. Bukanlah faktor apa. Orang itu bersifat dewasa bila dia berjaya berfikir untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah. Baik tuan-tuan, mari kita pergi kepada realiti kehidupan kita. Berapa ramai orang yang dah bersara tak pergi ke masjid? Dia boleh buat pilihan. Masjid, pergi sembahyang berjemaah. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? "Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak cari rumah-rumah orang yang tak pergi ke masjid, aku nak bakar rumah dia." Dewasa ke kita kalau kita membenarkan rumah kita dibakar? Tuan-tuan, Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, dia kata tengok dia solat subuh, solat isyak kat mana. Berapa ramai yang tak pergi solat subuh ke masjid? Dewasakah kita kalau kita buat pilihan antara beriman dengan munafik? Perbandingan ya, itu perbandingan. Sebab itu saya kata orang yang dewasa, kau belajarlah tinggi macam mana pun, perkara-perkara yang asas macam gini pun kita salah buat pilihan. Saya tak kata orang, saya kata saya. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah. Kami balik daripada UK tahun 1999 lepas PhD. Balik rumah ni lah, di kondo ni. Anak saya pergi ke sekolah. Anak sulung saya, Sarah, dia belajar di sekolah dengan ustazah. Ustazah memberikan ciri-ciri, Masya Allah, orang-orang Islam sepatutnya begini, 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 begini. Dan Sarah ni dia suka menulis. Jadi mama dia belikan satu diary yang berkunci. Dari yang berkunci lah. Jadi kami nak kenal pasti kenapa anak kami ni selalu dia tidak ceria. Nak pergi sekolah tak ceria, demam lah apa semua, mesti ada sesuatu. Jadi nak cerita anak ni memang tak akan cerita apa yang terkandung dalam hati dia. Jadi mama dia bawa pergi ke kedai, akak pilihlah dari mana yang akak nak, cari yang ni. Mama ingat yang kunci ni bagus ni, rahsia. Jadi kunci tu ada dua, mama dia pegang satu, dia pegang satu. Itu yang dia tak tahu, sebab tujuan kita ni nak mengetahui apa yang terkandung dalam hati dia. Dan Sarah dia suka menulis, dia menulis lah. Dia tulis dalam tu. Dia kata, dia bertanya pada diri dia, ayah dengan mama aku ni Islam ke tidak? Tuan, anak menulis, ayah dengan mama aku ni Islam ke tidak? Kenapa? Ustazah mengajar di sekolah begini, orang kena tutup aurat, kena semayang berjemaah, gini. Ayah aku tidak semayang pergi ke masjid. Mama aku tidak menutup aurat dengan sempurna. Memang tak tutup aurat dulu. Jadi anak confused. Berapa ramai orang, anak-anak pergi hantar sekolah agama, hantar. Saya ingat lagi di Sekamat tu, saya pergi ambil Sofia dan sebagainya. Datang hantar dengan motor mak-mak ni, dengan rambutnya begitu, dengan begini. Bagaimana anak-anak ni fikir? Di sekolah cikgu mengajar begini. Sedangkan mak ayah aku tidak begitu. Tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita sayang anak-anak kita, Masya Allah, subhanallah, kita mesti lakukan sesuatu. Sebab itu Roza tulis dalam buku perca. Itu saya baca. Memang orang baca memang menangis lah. Melalui proses kehidupan.
Bagaimana kita melihat anak kita. Makin tua kita tersedar masa muda kita, kita seronok mengajar anak kita twinkle, twinkle, little star. Tapi anak keluar Allah pun tak boleh baca. Saya tak kata orang lah. Saya melihat diri saya. Sebab itu tuan-tuan, dalam buku Didik Anak Cemerlang ini, kami khususkan kepada perkara tersebut. Dan saya nak tutup dengan kenyataan, mutiara kata yang saya tulis lah. Saya kata apa? Ibu bapa cermin kecemerlangan anak-anak. Cermin kelabu dan berdaki tidak dapat dilihat dengan terang dan jelas. Begitulah bagaimana anak-anak meneladan kedua ibu bapanya. Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Bapa tidak solat berjemaah di masjid, anak juga tidak cukup solat 5 waktunya. Dan satu lagi, sebelum kita berhenti pada hari ini. Anak bukan tamu biasa di rumah kita. Anak-anak tu tamu tu, tapi dia bukan tamu biasa. Mereka telah dipinjamkan untuk sementara waktu kepada kita dengan tujuan untuk kita mencintai mereka dan menanamkan nilai-nilai dasar untuk kehidupan masa depan yang akan mereka tempuhi. Tuan, jadilah manusia dewasa. Sekurang-kurangnya untuk anak kita. Sekurang-kurangnya untuk mereka yang hampir dengan kita. Satu hari nanti, insya-Allah dia berbaloi. Baik, sebelum kita beredar, Roza dah angkat dah dia punya nama apa tu? Yang okey, Rodiah Osman. Puan Rodiah Osman akan menerima hadiah buku Beri 2 Minit, sumbangan daripada sahabat saya, sahabat Facebook lah. Okey, dia suka sangat program ini. Dia kata, "Prof, boleh tak saya nak bagi sumbangan?" Prof bagilah pada siapa-siapa yang Prof nak bagi. Hari ini saya kata, "Yang awak pilih seorang yang mana mata awak nampak saja dan tunjuk kat saya." Siapa nama tadi yang semula? Rodiah Osman. Kontak saya ya, 0193154444. Moga ada perkara yang bermanfaat pada hari ini. Dan jangan lupa ya, petang ini pukul 6.30. Yang ini panjang sikit, 30 minit. Tazkirah motivasi, tajuk dia apa ya? Meniti masa berbaki petang ini. Pukul 6.30 petang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.